Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali kepada semua pelajar baharu pra-ijazah sains dan selamat datang kepada semua pendengar di atas talian pada sesi kita petang ini. Okay, slot terakhir kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pengenalan program Sarjana Muda Sains Gunaan yang ditawarkan di Universiti Malaysia Kelantan. Ingin saya tekankan sekali lagi, program ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan adalah bertapak di UMK Kampus Jeli. Okay, terdapat 5 program yang akan ditawarkan selepas tamat pengajian pra-ijazah dari 3 fakulti yang berbeza. Okay, sebelum itu, saya ingin menjemput sekali lagi Ketua Jabatan Dr. Marina Muhammad untuk memberikan sepatah 2 kata. Dipersilakan, Doktor. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih Dr. Mus, dan terima kasih saya nampak kat sini ada Dr. Nurul Syazana yang akan memberikan taklimat tentang program Sains Kelestarian, dan you all akan berjumpa ramai lagi dengan ketua program daripada program-program yang telah dikenal pasti yang telah disebut oleh Dr. Mus tadi ya. Alright, so kita rasakan ini adalah penting. Seawal you all semua jejak dan menjadi sebahagian daripada kita walaupun masih lagi di peringkat persediaan, which is you all dah dalam pra-ijazah sekarang ni, tapi kita rasa seawal ini you all kena tahu program-program yang layak you all akan nak kena pilih nantilah, sebab 4 bulan 5 bulan ni sekejap je. Jadi seawal hari pertama you all berada di UMK, you all kena tahu program-program ni. Apakah kelebihan dan keistimewaan setiap program yang mungkin para pelajar pra-ijazah, lepasan para pelajar pra-ijazah yang boleh memilih. So setakat hari ini untuk kelulusan universiti sampai hari ini cuma ada 5 program yang layak dipilih oleh para pelajar lepasan pra-ijazah. Kerana bagi saya program-program yang kita berikan berikan peluang you all memilih ni adalah program yang sangat bagus. Program yang mempunyai masa depan yang cerah apabila you all semua akan kembali kepada alam pekerjaan atau menjadi lepasan siswaza ataupun kita panggil lepasan universiti nanti. Jadi saya harap you all kena berikan perhatian yang penuh kepada setiap taklimat yang disampaikan oleh 5 ketua program yang kami kenal pasti ini, dan boleh bertanya apa-apa soalan jika kamu rasa ada something yang you all nak tahu lebih lanjut sepanjang bila diberi peluang untuk bertanya nanti. Jadi harap sangat untuk boleh mendapat ilmu ataupun boleh mendapat sedikit informasi daripada setiap program yang layak untuk dipilih oleh para pelajar lepasan pra-ijazah. InsyaAllah. So saya kembalikan kepada Dr. Mus. Silakan. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Ketua Jabatan kita, Dr. Marina. Okey, jadi saya juga berharap anda dapat menumpukan perhatian dan menghayati isi kandungan dan maklumat lanjut berkaitan dengan program yang ditawarkan. Okey, dengan itu saya ingin menjemput penyelaras program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Sains Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Nurul Syazana Abdul Halim untuk memberikan sedikit pengenalan berkaitan dengan program tersebut. Dipersilakan, Doktor. Okey, terima kasih Dr. Musfira. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Boleh dengar suara saya? Jelas ya? Boleh dengar ke? Dr. Mus boleh dengar suara saya? Boleh dengar jelas. Okey. Alright. Okey, saya share dulu slide ya. Okey, nampak ya slide saya? Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan JPSU, okay, kepada Dr. Marina selaku Ketua Jabatan dan juga kepada pensyarah-pensyarah kerana sudi mengundang saya dalam program hari inilah.
Okey, sebelum tu saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Nurul Syazana Abdul Halim. Okey, buat masa ni saya adalah penyelaras kepada program Sains Kelestarian Alam Sekitar. Okey, jadi saya nak cerita sedikit sebanyaklah tentang program ini. Kalau adik-adik ni berminat ya dengan alam sekitar, mencintai alam sekitar, jadi kejayaan anda sebagai saintis ataupun seorang pengamal alam sekitar bermula dengan kamilah, iaitu program Sains Kelestarian Alam Sekitar. Okey, sebelum saya jelaskan mengenai program ini, saya nak ajak tontonlah satu video pendek saja. Okey. Okey, ini adalah berkenaan dengan planet kita, berkenaan dengan bumi kita, berkenaan dengan alam sekitar kita. Okey. Suatu masa dahulu dengan apa yang akan terjadi sekarang dan bagaimana alam sekitar kita pada masa hadapan. Ya, kalau kita tengok dulu ya, zaman kita punya atuk nenek moyang kita dulu ya, banyak hutan, kehijauan ya. Kalau dia cerita tentang air sungai, betapa jernihnya air sungai, ya, boleh tangkap ikan, kan, boleh santai-santai. Tapi apa yang terjadi kini sangat-sangat berbeza. Okey, banyaknya berlaku pembalakan, kita dah tak ada hutan, banyak harimau pun dah tak ada habitat lagi sampai terpaksa masuk ke kampung-kampung, kawasan perumahan. Kita tak ada lagi sumber udara yang bersih, air sungai kita telah dicemari macam apa? Macam teh obeng kan, jadi dia kan sampah-sampah terlalu banyak sampai kita tak dapat nak uruskan, dan kerana asbab-asbab alam sekitar yang telah rosak ini, macam-macam penyakit yang datang kepada kita sendiri, ya, kepada haiwan-haiwan, kepada tumbuh-tumbuhan. Kita susah nak dapat bekalan air yang bersih, kita susah macam-macam benda yang tak aman lagi kepada kita, ya, kerana alam sekitar kita sudah mula memberontak disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang merosakkan alam sekitar. Alam sekitar kita memberontak, sebab tu berlaku banyaknya bencana alam, banyaknya kejadian banjir kilat, banyaknya kejadian ribut dan taufan, semua pemanasan global dan bermacam-macam lagi lah. Yang mana semuanya ini adalah berpunca daripada kitalah aktiviti-aktiviti manusia yang banyak mendatangkan kerosakan kepada alam sekitar. Jadi siapa yang harus kita persalahkan? Kitalah, kita manusia inilah yang harus dipersalahkan. Jadi sebab itu ya, adalah penting untuk semua pelajar-pelajar, walaupun bukan pelajar alam sekitar pun, adalah penting untuk kita menyayangi alam sekitar, untuk kita jaga alam sekitar kita dengan baik, supaya apa yang kita nikmati pada hari ini akan berkekalan untuk anak cucu cicit kita yang akan datang. Okey, ini memang semua orang tahu secara teorinya. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, kita tepuk dada dan tanya diri kita. Okey, jadi apa itu sains kelestarian? Okey, kalau sebut kelestarian ni ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai sustainable. So, program sains kelestarian ni, bila bercakap pasal kelestarian ini, apa yang kita nak lestarikan? Lestari ni ataupun dengan kata lain mampan adalah di mana kita cuba untuk mengekalkan hasil bumi kita, sumber asli kita, segala tenaga yang kita ada hari ini, kita pakai, yang kita nikmati hari ini, masih lagi boleh dinikmati oleh kita generasi akan datang, anak cucu cicit kita, dengan kualiti yang sama, dengan jumlah yang sama. Itu yang menjadi masalahnya. Sekarang pun kita dah tengok kualitinya sudah berkurang. Jadi bayangkan untuk akan datang tu, apa yang akan terjadi. Jadi melalui program sains kelestarian ini dilihat sebagai salah satu pendekatan lah yang boleh kita terapkan. Maksudnya untuk kita didik kita punya masyarakat. Dan melalui program kelestarian ini juga kita akan menghasilkan saintis-saintis ataupun pengamal alam sekitar yang akan mewujudkan polisi, undang-undang, yang akan mewujudkan yang akan mementingkan dan mempertahankan alam sekitar ini. So selagi mana manusia ini hidup di atas bumi, planet bumi ini, maka selagi itulah kita memerlukan alam sekitar kita, dan selagi itulah program sains kelestarian alam sekitar ini akan terus kekal relevan. Okey, sebenarnya banyak saja program berkaitan alam sekitar ni dekat universiti lain, tetapi apa yang istimewanya adalah program sains kelestarian ini merupakan satu-satunya atau julung-julungnya program yang ada di Malaysia, iaitu khususnya di Universiti Malaysia Kelantan. Dekat program lain atau dekat universiti lain, diorang program alam sekitar saja, diorang tak ada lestari.
So apa yang membezakan Lestari dengan Alam Sekitar ni adalah di mana dalam program ni ada 4 teras yang kita terapkan, yang kita ajarkan kepada para pelajar. Iaitu yang pertama adalah teras berkenaan dengan fizikal. So apa itu fizikal? Fizikal ni benda yang melibatkan contohnya air, udara, tanah. So ini adalah physical environment kita. Yang kedua, kita terapkan teras berkenaan dengan ekonomi. Kita tahu ekonomi ni adalah penting untuk mana-mana negara. Mesti nak capai ekonomi yang bagus. Dan ekonomi ini sangat bergantung dengan hasil bumi yang ada. So bagaimana kita nak seimbangkan ekonomi negara tanpa menjejaskan alam sekitar ataupun hasil bumi kita. So kat sinilah antara teras-teras yang kita akan belajar. Okey, selain daripada fizikal dan ekonomi, kita ada teras yang ketiga iaitu sosiologi. Di mana sosiologi ni merujuk kepada masyarakat. Masyarakat kita macam mana kita nak didik masyarakat kita supaya dia mempunyai attitude ataupun practice yang towards environmental sustainability punya practices. Dan yang terakhir teras yang akan diajar adalah berkaitan dengan governance. So basically governance ni adalah berkenaan dengan polisi dan undang-undang. So macam guideline lah kita kalau tak ada undang-undang, kita tak tahu ke mana kita nak pergi. Macam tak ada panduan, tak ada peta dalam hidup. So dengan adanya governance ni, kita akan reka polisi-polisi dan undang-undang berkaitan dengan alam sekitar supaya kita dapat pelihara alam sekitar kita. Melalui polisi-polisi ni juga kita dapat membentuk ekonomi ke arah kelestarian. Contohnya macam wujudnya produk-produk eco-labels punya produk adalah kerana kita mementingkan alam sekitar kita. Kita nak jaga alam sekitar kita. Jadi kita wujudkan polisi-polisi yang akan support alam sekitar kita dan akan membantras daripada kemusnahan alam sekitar itu sendiri. Okey. So untuk adik-adik yang berminat dengan program ni, okey. So ini adalah syarat-syarat kemasukan dia. Di mana untuk bagi program matrikulasi atau asasi dan juga prasains ni, pastikan adik-adik mendapat minimum PNGK 2.0. So ini adalah sangat mudah ya. Sebab batch-batch yang sebelum ni semua dapat 3 pointer ke atas. So hopefully you all can score 3 pointer ke atas jugalah. Okay. So dapat sekurang-kurangnya 2 dan mana-mana minimum grade C dalam mana-mana satu subjek berikut. Tak kira lah sama ada minimum grade C dalam chemistry ataupun biology, fizik, matematik, chemistry, engineering, fizik, engineering, basic engineering, ekonomi ataupun pengurusan perniagaan dan accounting. So mana-mana C dalam ni boleh ataupun layak untuk memohon program sains kelestarian alam sekitar di UMK. Okey, so kita dah cakap pasal program ni. So apa yang anda akan belajar dalam program ni? So kita dah mention tadi ada 4 teras kan? Ada physical, ada economics, ada governance dan juga ada social. So inilah antara subjek-subjek yang akan diajar dalam program sains kelestarian ni. Okey, apa yang menarik lagi adalah dalam program ni, kalau dulu sebelum ni kita nama sains kelestarian saja, tapi kita dah upgrade bermula dari September 2021 kita dah upgrade nama program kita kepada sains kelestarian alam sekitar. Dan apa yang menarik selepas review daripada yang baru ni, yang terkini ni, pelajar boleh memilih sama ada nanti pada tahun 3 atau tahun 4 nanti dia nak menjurus kepada mana jurusan, nak pergi kepada pengurusan ke ataupun nak pergi kepada teknologi. Kalau pelajar-pelajar dia berminat dengan benda-benda yang teknologi, jadi subjek-subjek yang akan diajar atau yang akan belajar nanti adalah berkaitan contohnya teknologi perawatan air, kita ada teknologi rawatan sisa terjadual, teknologi hijau ada, teknologi pemulihan alam sekitar dan lain-lain. Tetapi kalau berminat, ada yang nak bertanya ke? Ada sesiapa yang tak tutup mic ke tu? Ada bunyi bising sikit. Okey. Okey, kalau berminat dengan bahagian pengurusan alam sekitar pula, adik-adik akan belajar berkenaan dengan polisi dan tadbir urus alam sekitar ataupun pengurusan sistem pengurusan alam sekitar EMS, juga akan belajar berkenaan macam mana nak mengurus dan merancang alam sekitar EIA, pengurusan sisa buangan dan pencegahan pencemaran dan lain lagi lah. So boleh tengoklah ini ada antara subjek-subjek yang akan dipelajari dalam program ini berdasarkan 4 teras yang saya sebutkan tadi.
Okey, so bila kita belajar, mestilah aim akhir kita adalah nak kerja apa. Kalau boleh kita nak kerja apa yang kita belajar, betul? So dalam program, melalui program Sains Kelestarian Alam Sekitar ini, antara bidang-bidang kerjaya yang kita boleh ceburi ataupun boleh mohon adalah sebagai konsultansi ataupun auditor. Maksudnya kita consult orang, contohnya kalau nak buat pembinaan ataupun pembangunan, sesuai tidak dibuat di sini. Kalau tak sesuai, apa langkah-langkah mitigasi yang kita boleh buat, okey? Ataupun menjadi seorang auditor di mana kita pergi dekat kilang-kilang, kita audit dia punya proses, sama ada proses dia ni ada melibatkan pencemaran atau tidak, macam mana dia handle sisa buangan dia dan sebagainya lah. Okey, selain daripada tu, anda juga boleh menjadi seorang safety, health and environment officer. Okey, boleh jadi juga environmental officer. Kita ada sustainability officer. Ini satu kerjaya baru yang diwujudkan selepas menyedari kepentingan alam sekitar ni. Dan yang terakhir, kalau berminat dengan kerja-kerja lab, boleh juga bekerja sebagai seorang commercial laboratory. Okey. Untuk okey, dalam program Sains Kelestarian Alam Sekitar ni, kita bukan belajar kat dalam kelas je kita bawa pelajar-pelajar kita juga pergi masuk dalam masyarakat, menghampiri masyarakat, mendekati masyarakat, termasuklah masyarakat orang asli. Ini adalah sebagai salah satu tanggungjawab sosial kita, sebab kita nak membentuk masyarakat yang ada attitude dan practices yang terhadap alam sekitar dia. Okay, so ini yang berdasarkan teras yang sosiologi tadi. Ya, kita juga menggalakkan pelajar-pelajar kita ni untuk jadi lebih kreatif ataupun berinovasi dengan program-program seperti contohnya macam mana pelajar tu dia transform benda-benda recycle ataupun barangan terbuang kepada sesuatu yang berguna, ataupun dia mereka cipta contohnya sistem penampisan air dan sebagainya. Okey, selain daripada tu, kita juga bawa pelajar-pelajar kita untuk meneroka alam. Maksudnya kita pergi field work, hands on, kita tengok sendiri dekat tapak-tapak atau tempat-tempat tersebutlah. Okey, contohnya kita bawa ke latihan industri, kita bawa pergi tengok macam mana proses rawatan air berlaku dan sebagainya lah. So ni antara kerja-kerja lapangannya, kita bawa pelajar keluar field work untuk ambil sampel air ataupun sampel tanah ataupun untuk monitor udara dan sebagainya. Selain tu, kita juga ada program-program yang menyantuni komuniti di mana kita bawa pelajar-pelajar untuk bertemu dengan masyarakat luar lah. Kita share kita punya knowledge, okay? Dalam program pemindahan ilmu, okay? Kita buat program-program yang untuk menyedarkan masyarakat ataupun orang awam tentang kepentingan alam sekitar. Contohnya, kita ada buat kutipan minyak terpakai. Daripada minyak terpakai tu, kita ajar masyarakat macam mana nak buat sabun, okay? Kita kutip barang electronic waste dan sebagainya lah, macam-macam program yang kita buat. Okey, ini adalah antara feedback yang kita dapat daripada alumni kita lah. Salah seorangnya adalah Muhammad Amirul Fitri bin Hassan. Dia adalah alumni program SCNI pada tahun 2018. So, kini dia bekerja sebagai seorang pegawai alam sekitar di Tropical Growth Malaysia Sdn Bhd. Okey, jadi menurut dia struktur pengajian program Sains Kelestarian ini adalah rentas disiplin ilmu dan memberi peluang kepada pelajar untuk memahami isu alam sekitar daripada pelbagai perspektif dan komprehensif. So itulah ya. Ni yang kedua, kita ada Nur Eliana Ibrahim, alumni kita pada tahun 2020. So dia berminat dengan kerja-kerja lab. So dia kerja sebagai pegawai makmal alam sekitar di Canap Laboratories Malaysia Sdn Bhd. Sebenarnya ada banyak lagi, okey, tapi saya sebab kita kesentukan masa, saya tak dapat nak share semua. Ya, jadi kalau adik-adik berminat nak tengok, nak tahu apa alumni kita sebelum ni, kat mana mereka kerja dan sebagainya, jangan lupa untuk layari kita punya Facebook kita, Sustainable Science UMK, ataupun follow kita punya Instagram, Sustainable Science Official, ataupun kita juga ada akaun Twitter kita lah, Science UMK. Okey, ni saya nak tunjuk video yang ringkas lah tentang program-program yang pelajar-pelajar kita buat lah. Okey, program Jelajah Lestari tiap-tiap tahun memang akan pergi Untuk tahun 2 kita ada program Jelajah Lestari. Kita bawa pelajar
pergi ke industri-industri, okey, untuk tengok sendiri. Kita ada program Camp Bumi. Ni pelajar-pelajar tahun 1, kita perkenalkan dia macam program orientasi dia lah kita bawa. Dan kita ada program-program lain yang terdekat. Kita ada program Environmental Week dan Earth Hour pada hujung bulan Mac ni. Ini adalah program tahunan yang biasa kita adakan setiap tahun. Dan program-program lain lah seperti kerja lapangan, banyak lagi. So boleh follow kita dekat kita punya Instagram dan juga kita punya Facebook. Okay? Dan untuk program Sains Kelestarian ni, dia ada kelab khusus untuk pelajar-pelajar ni, iaitu Kelab Sinergi Lestari UMK ataupun short form dia adalah Sinles. So boleh follow juga Facebook Sinles ni kalau nak tengok aktiviti-aktiviti pelajar di bawah kelab kita ni. Okay, sebenarnya saya nak share satu lagi, iaitu bila kita dah belajar ni mestilah aim kita kejaya kan tadi. Saya dah sebut beberapa pilihan kejaya. Okay, di sini saya nak sharekan satu lagi slide. Okay, sekejap ya. Iaitu kebolehpasaran graduan kita. Alamak, tiba-tiba jam pula. Okay, tak apalah. Saya just share kat sini. Untuk kebolehpasaran graduan bagi program Sains Kelestarian ni, pada tahun 2019 sebanyak 97.2% kita punya graduan ni memperoleh kejaya lah. Dan pada tahun 2020 dia meningkat kepada 97.5%. Dan terkini pada tahun 2021 iaitu graduan kita pada tahun lepas, iaitu 100%, alhamdulillah 100% dia punya percentage kebolehpasaran dia, semua mendapat kerja lah dalam bidang masing-masing. Jadi kita harapkan yang sama untuk tahun-tahun yang seterusnya. Okey, jadi saya buka kepada soalan. Sekiranya ada adik-adik yang nak tanya soalan ke yang tak berapa jelas ke, boleh bertanyalah pada saya. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang program ni ke apa-apa, boleh je tanya. Kalau tak nak tanya sekarang pun tak apa, boleh tanya kemudian, sama ada melalui medium, kita punya medium Facebook atau medium Instagram kita, atau boleh hubungi saya melalui email saya syazana@umk.edu.my. Syazana syazana.umk.edu.my, atau boleh juga WhatsApp saya di talian 013-991-0915. Sorry, tak ingat pula. Okay. So kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanyalah sama ada WhatsApp dan sebagainya. Okay, so itu sahaja daripada saya. So sekian, terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih Dr. Syazana di atas penerangan yang sangat jelas mengenai program Sains Kelestarian. Okey, jadi saya ingatkan kembalilah kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi Dr. Syazana ataupun boleh terus ke media sosial yang berkaitan lah, okey, berkaitan dengan program. Okey, terima kasih sekali lagi Doktor. Okey, seterusnya tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Sains Sains Sumber Asli dengan Kepujian, iaitu Dr. Syaparas binti Daliman untuk memberikan penerangan berkaitan dengan program. Okey, dipersilakan Doktor. Okey. Terima kasih banyak Dr. Musfira. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey. Semua masih bersemangat ya. Harap masih lagi dapat fokus dengan program induksi. Okey. So saya ucapkan selamat datang kepada semua pelajar pra-ijazah. Okay, untuk semester intensif Februari 2022 kali ini. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya Dr. Syaparas panggil Dr. Syah, okay, untuk memberi sedikit sebanyaklah berkenaan dengan program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan
sains sumber asli. Okay. Dan program ini adalah satu-satunya program yang kalau you all tanya senior pun nanti dia program ini 3 tahun di UMK, 1 tahun di industri. Maksudnya adalah bila you all pilih program SEN ini hanya 3 tahun saja you all akan belajar. Maksudnya hanya 6 semester dan kemudiannya ada lagi 1 tahun iaitu bakinya 2 semester yang mana pelajar akan membuat latihan industri di syarikat-syarikat yang pilihan pelajar dengan mendapat pengesahan daripada pihak fakulti. Okay. Okay. So nampak kan next slide ni kan? Untuk TRUST program sains sumber asli. Okay. Jadi untuk TRUST ini kita ada 4 TRUST. Okay. Ada untuk di sains sumber asli kita ada sumber biotik dan abiotik, which is sebenarnya kita cover all the natural resources. Okay. Dan bagi untuk pengurusan sumber asli ini kita ada dalam kos ataupun kursus-kursus di dalam sains sumber asli ini ada berkenaan dengan dasar dan perundangan yang berkaitan sumber asli. Okay. Pasal macam mana kita nak manage all these natural resources. So kena tahu apa regulation, apa perundangan yang berkaitan, right? Tapi dalam masa yang sama juga untuk pengurusan sumber asli ini mesti ada menggunakan teknologi kan. Sekarang pun for IR dan lepas tu IoT kan. Jadi ada di dalam kursus-kursus ini yang juga menggunakan aplikasi teknologi dalam sumber asli. And last but not least, kita akan lebih highlight untuk pengurusan konservasi dan juga untuk ekonomi sumber asli. Yang mana this is untuk how to conserve. Kalau macam tadi SEL, sustainability, lebih kepada untuk you manage untuk sustain. Okay, yang kami di sains sumber asli, kita ada sumber asli yang banyak kan, dari segi flora, fauna, okay, dan banyak lagi sebenarnya. Tapi how to conserve all those natural resources. Dan inilah yang sebenarnya yang kita lebih perlu utamakan. Pasal kalau kita tidak menguruskan sumber asli ini dengan cara yang betul, jadi itulah akan ada kepupusan dan banyak lagi impact-impact lain kan. Okay. Okay, dan ini adalah saya share je. Sebenarnya ada banyak lagi gambar-gambar, video semua tapi takut nanti panjang kan. Nanti saya akan share, saya nak share video daripada you all punya alumni. Okay. Apa kata alumni daripada pra-ijazah sendiri berkenaan dengan program, pasal ada lepasan daripada pra-degree ni yang masuk SEN. So you all boleh dengar sendiri apa kata mereka. Okay. So sama dengan SEL, sebenarnya kami di bawah satu jabatan yang sama, Jabatan Sumber Asli dan Kelestarian. Jadi ada juga Kem Bumi. So bila ada Kem Bumi nanti pelajar SEN dan SEL akan bergabung dan kita akan buat Kem Bumi sama-samalah. Ada banyak aktiviti yang sangat menarik. Okay. Dan kalau macam tadi SEN pun kami ada, kalau perasan kat atas ni ada Facebook kan. So dalam Facebook ni you all boleh tengok banyak video-video berkaitan dengan pengalaman yang dikongsi dengan pelajar-pelajar daripada senior, daripada alumni sendiri. Boleh tengok Facebook sen.fsb, Twitter nature_FSB-UMK, dan lepas tu ada Instagram Nature Explorers. Okay. So inilah kalau siapa yang ada di kampus boleh datang ke FSB dan boleh lihat dalam museum. Kita ada bilik herbarium. So yang kat tengah-tengah ni adalah salah satu the herbarium dan insectarium yang kita conserve. Macam mana nak pasal setiap flora fauna tu dia ada spesies dia sendiri kan, dan setiap satu tu kalau flora tu sometimes dia ada dia punya herbal medicine yang ada dia punya tu. So banyaklah benda yang boleh belajar daripada SEN sendiri. Okay. Alright, ini adalah syarat kelayakan untuk program SEN, tetapi jangan risau untuk pelajar daripada pra-ijazah atau pra-degree ni. You all buatlah belajar subjek ni buat sehabis baik, kerana kalau rasanya dah diberitahu kan, kalau you all mendapat
the best CGPA, so you all akan dapat pilih program yang you all nak. Jadi buatlah sehabis baik, because ini adalah peluang yang sepatutnya tidak disia-siakan, kan? Okay. So sebenarnya untuk SEN, so kita ada STPM daripada aliran sains, so PNJK minimum 2.0 dan ada juga untuk aliran sastra, dan sebenarnya kita dah naikkan untuk sastra ni PNJK 2.5 and so on. So tapi untuk sastra tetap kena tengok dekat SPM lah, mesti ada ambil chemistry atau bio atau physics. Okay. Okay, ini adalah struktur kurikulum di SEN. Ni yang saya nyatakan tadi kan. Tahun pengajian 1, 2, 3, 4. Okay, dan dalam untuk tahun 1, 2, 3, 4 ni 3 tahun sahaja yang you all akan belajar all the courses yang sama ada kursus university, kursus core curriculum, bahasa asing, kursus keusahawanan, dan kalau you all tengok kalau kursus yang melibatkan universiti, di depan dia akan USK, ni universiti lah ni. UBI ada kursus bahasa Inggeris. Okay. Dan kalau kursus yang dalam program adalah yang macam ENT. ENT ni kepelbagaian biologi, dan ada banyaklah, kita akan banyak on the biodiversity, the microbiology, the genetics. Okay, kalau dari segi yang teknologi tu, you all akan tengok pengenalan kepada pengkomputeran, guna GIS macam mana, guna pendiraan jauh tu, remote sensing. Tapi ada banyak lagi yang lebih kepada aspek natural resources sendiri, kan? Pasal ada di sini biologi populasi, pengurusan kawasan terlindung hidupan liar. Dan kalau tengok tahun 4 baru you all akan pergi latihan industri. So tahun 4 latihan industri 1, latihan industri 2 selalunya, dan ada senior yang sekarang berada di tahun 4 sedang menjalani latihan industri yang kedua. So dia bersambunglah semester 1, yang bersambung dengan semester 2 tu dia tak cuti tengah-tengah tu, dia akan terus sambung. Dan apa kebaikan dari segi latihan industri 2 semester ini adalah pelajar-pelajar yang membuat 2 semester latihan industri adalah kami menerima banyak feedback, company akan terus minta pelajar sambung kerja. Dia akan offer, you sambunglah sini. Okay. Dan ada pun senior yang you all semua tu yang dah grad, dia menjadi supervisor kepada pelajar yang sedang LI sekarang. Memang ada. Tapi ada juga you all punya senior ni, yelah kita faham LI memang panjang. Jadi ada yang kata dia tak nak kerja dulu, so dia nak rehat. Pasal yelah nak rehat kan, so on kan. Tapi untuk mendapat offer kerja daripada company-company ni, memang kami dapat feedback kebanyakannya pelajar perform, tu yang paling penting. Dan lepas tu mendapat offer kerja. Cuma dapat offer tu cuma pelajar yang tak nak terima. Itu kami pun tak boleh paksa, pasal itu semua adalah atas kapasiti masing-masing kan. Okay, dan ini adalah struktur kurikulum kursus elektif, yang mana setiap pelajar bila elektif ni dia ada banyak perkhususan, lebih kepada flora, lebih kepada fauna kan. Dan bila flora dan fauna ni ada pelajar tanya, boleh tak kami nak flora saja? Boleh, tak ada masalah. Tapi ada juga yang tanya, boleh tak kami nak gabung dua-dua, flora dan fauna? Boleh, tak ada masalah. That's why bila dalam elektif ni boleh pilih pada setiap semester itu pelajar bebas untuk memilih elektif-elektif yang ditawarkan dalam sini. So macam kat sini nampaklah biologi invertebrate kan. So yang ni lebih kepada fauna, and then anatomy and morphology tubuhan lebih kepada flora. So you all pilih salah satu ini. Tapi untuk semester 2 ada yang kata saya nak ambil yang ni pula lah. Boleh, tak ada masalah, pasal dia tidak memberikan prasyarat untuk setiap pelajar mesti ambil ni, tak. Okay, kami memberikan banyak lebih kebebasan untuk pelajar lah. Dan ini bila you all ambil subjek ini kan, apa yang implikasi dia sebenarnya lebih kepada bila you all nak buat FYP ataupun nak pergi ke company yang macam mana. Pasal SEN, saya tak terangkan lagi tadi kan, kalau SEL tadi pun ada banyak kerja-kerja yang makmal. Untuk SEN ini kami banyak ada di makmal dan juga ada di fieldwork. Okay?
Jadi bila ada di fieldwork tu maksudnya macam mana? Maknanya ada banyak buat kerja lapangan. Banyak pelajar-pelajar yang kalau kita pergi atas tadi balik, okay, ada kerja lapangan dan makmal ni kan. Ada kaedah makmal, kaedah kerja lapangan dan makmal itu pelajar akan didedahkan dengan ada yang masuk hutan, macam mana you all nak collect data, macam mana you all nak sampling data, and then how to analyze those data. So tu yang kerja buat dekat fieldwork. Tapi ada juga yang buat dekat lab, which is macam mana yang lab material semua tu you all nak gunakan, nak buat semua tu. Yang tu lebih kepada pensyarah-pensyarah ni, setiap pensyarah di SEN dia ada kepakaran masing-masing. Okay, so yang ni saya dah share. Dan laluan kerjaya di SEN kan. So dekat SEN selalu orang tanya boleh kerja apa ni. Okay. Dan kalau saya nak share lah, pelajar-pelajar di SEN banyak yang ada yang pergi ke landscape ataupun contohnya pengurusan taman, ada yang pergi hari tu dekat pengurusan Taman Rama-Rama. Okay. Ada yang pergi di MRS, Malaysian Rainforest, mana tadi? So ada banyak lah. So ada yang jadi untuk surveyor natural resource, untuk ada yang join dengan ecotourism. Cuma the last time if impact daripada PKP, COVID hari tu, banyak-banyak industri yang berasaskan pelancongan affected kan. Tapi bila sekarang ni dia dah naik balik, so banyak yang macam syarikat konservasi untuk turtle and semua tu dia banyak ambil balik. So yang kali ni pun memang ramai dan pelancong pun dah ramai, banyaklah yang company perlukan pelajar-pelajar ni kan. Okay. So next, okay, ini yang saya share sebenarnya macam yang Dr. Syaza tadi share, ada kebolehpasaran graduan FSP, cuma yang ini tu tahun 2019 dan tahun 2020 ada turun sikit. Ingat tak hari tu kita PKP, ada impact daripada COVID hari tu kan. Tapi untuk sains sumber asli, walaupun dia tetap ada, pelajar tetap mendapat kerja lah. Dan untuk tahun 2021 sama juga dengan SEL tadi, SEN, pelajar SEN, graduan pelajar SEN semuanya mendapat kerja lah. So sebenarnya sama untuk tahun 2021 sebenarnya kami tak dapat lagi data yang macam gini, tapi kami diberitahu 2021 SEN, SEL 100%. GE. Alhamdulillah lah, maksudnya semua pelajar dapat kerja. Jadi sebenarnya you all tak perlu risau you all dapat kerja atau tidak. Yang penting sebenarnya you all sekarang ni waktu pra degree ni belajarlah sehabis baik, lepas tu pilih apa yang you all minat. So bila minat tu datang, jadi dia akan lebih mudah untuk belajar. Okay, ini yang saya nak share berkenaan apa yang review daripada pelajar, daripada alumni bercakap berkenaan dengan SEN. Ada yang kat sini kita tengok alumni yang kalau dekat bawah ni kan, Mr. Solihuddin Muhammad Zainul. So dekat dia adalah supervisor Langkawi Wildlife Park. Okay. Mizaris Sufiani, Quality Control Engineer dekat ERS Energy. Okay, kalau yang kat bawah ni nampak pelajar-pelajar dia share kuas ni banyak mendedahkan pelajar dengan flora, fauna, remote sensing, GIS. Okay, so boleh tengok sini lah. Dan ini, okay, ni contoh antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam SEN. Ada Kamp Bumi. Okay, so yang bawah ni pergi Kamp Bumi, yang ni diorang dah masuk hutan. Pasal dalam Kamp Bumi, so pelajar semua jangan takut masuk hutan, jangan takut pacat dan semua, tak ada benda tu semua. Jadi kita tidaklah rasa janggal pasal benda ni akan diberi pendedahan waktu awal tu semua. Okay. Dan ini adalah Rafflesia trip. Okay. Pakar dia Profesor Madya Dr. Zul Hazman. Okay. Dia memang hari tu memang ada konservasi di lodging pun, yang mana memang akan tengok Rafflesia bloom and so on. So kalau you all masuk kelas dengan Dr. Zul, kalau memang dia ada buat trip, memang berbahagialah you all dapat join tengok Rafflesia. This is the biodiversity trip. Okay. Dan memang dekat SEN banyak masuk fieldwork, ada kerja lab dan ada banyak pergi lawatan. Okay.
Okey, dan ini adalah jaringan kerjasama yang sebenarnya kami bukan hanya di syarikat tempatan. Okey, the last time sebelumnya COVID, kalau perasan kat bawah ni ada Prince of Songkla University kan, PSU. Ni adalah universiti di Surat Tani. So pelajar adalah membuat selepas dia hari tu dia nak buat, maknanya ada lagi 1 tahun tinggal kan. Jadi kita buat macam student transfer. So pelajar kita SEN ada berapa batch hari tu? 2 kali batch. Ada hari tu 4 pelajar pergi join dengan PSU setahun di sana. Dia buat masa tu LI dan ada projek tahun akhir di sana juga. Okay. So ini adalah antara, memang jangan risaulah, sebenarnya memang kalau you all nak pergi overseas, nak pergi ke universiti lain, inform je. Memang kami memang ada that jaringan yang mana ada jaringan kerjasama ini yang kita boleh, kalau you all nak buat LI di luar negara, dialu-alukan sangat-sangat. Okey, jadi saya nak share apa sebenarnya experience yang daripada alumni pra-ijazah di SEN. Maknanya you all punya alumni lah. Okay, Nur Hawa Imam. Assalamualaikum, saya Nur Hawa Imam. Saya merupakan pelajar alumni pra-ijazah Sains UMK yang pertama atau batch pertama. Pada pendapat saya, pra-ijazah sains merupakan program yang sangat bagus di mana program ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar di luar sana yang tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran terus ke peringkat ijazah. Program ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar lepasan STPM seperti saya, pelajar lepasan asasi, matrik dan diploma membuat persediaan sebelum ke peringkat ijazah. Program selama 5 bulan ini di mana kami belajar 4 kursus iaitu kimia, bio, fizik dan matematik. Subjek-subjek kursus-kursus ini merupakan sebagai asas kepada kursus-kursus yang akan kita jumpa atau yang kita akan ambil di semester-semester pada peringkat ijazah. Di peringkat pra-ijazah ini juga kita akan belajar cara menjawab soalan tutorial, dan sekarang ini saya merupakan pelajar tahun 2 di peringkat ijazah sains sumber asli atau SEN. Pada SEM 1, kami berpeluang untuk mempelajari cara-cara membuat lab report individual, lab report berkumpulan, assignment individual dan assignment berkumpulan melalui program-program yang dijalankan dan juga dengan bantuan pensyarah-pensyarah dan senior-senior. Kursus-kursus yang diambil pada peringkat ijazah juga menggunakan topik atau asas dari kursus pada peringkat pra-ijazah di mana sangat membantu pemahaman kami dan seperti kami dapat refresh balik apa yang telah kami belajar. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, ni daripada Hawa, ni daripada Nur Ain Fatihah. Hai semua, nama diberi Nur Ain Fatihah binti Mak Nasir. Saya merupakan pelajar lepasan program pra-ijazah sains UMK sesi 2020-2021 dan sedang melanjutkan pengajian dalam program ijazah sains sejarah moden sains penggunaan sains sumber asli. Di sini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak pengalaman saya sepanjang berada di UMK. Bagi pendapat saya, program pra-ijazah sains yang diperkenalkan adalah satu platform yang dapat memudahkan dan memberi peluang untuk saya meneruskan pengajian di peringkat ijazah. Dalam program ijazah sarjana muda sains penggunaan sains sumber asli, saya dapat menimba dan menerokai ilmu yang berkaitan dengan alam semula jadi dengan lebih mendalam. Itu saja. Dan ini last kali daripada Bava Tarani. Untuk makluman semua, Bava merupakan pelajar yang bagi saya excellent. Okay, you all jangan rasa rendah diri and so on. Pasal sebenarnya degree, bila you all masuk dengan degree, you all dah sama level je. Dan Bava telah menunjukkan kemampuan, dia dah jadi MPP, dia memang pernah skor sebagai senarai anugerah dekan. Jadi memang saya rasa you all just do your best during your pra-degree ni. Okay, so ni dari Bava.
Salam sejahtera and good day. I'm Bawatarani Chandran, Vice President of Campus Jeli and an alumni of Pra-Ijazah Science. Here, I would like to share my experience as a degree student of Natural Resources Science. Since small, I had the thoughts and ambition of taking care of our Mother Earth's biodiversity that is facing destruction and extinction in this 21st century. So this course has been aligned with my life goals and visions, where I chose to pursue this as my tertiary education. Basically, this course can be divided as into few majors as flora and fauna, biodiversity, genetics, and remote sensing. Under each section will be few subjects offered in both theory and laboratory sessions. The most interesting part of this course is we have opportunity to apply the theories in lab, and also we will have a visit to nature to conduct our sampling. Other than that, our course also will conduct various of programs which we can apply in our real life applications. Especially how the students can commercialize what they studies and how we can contribute to our nation biodiversity. The cherry on the cake is we will be lectured and trained by the most passionate lecturers, doctors and professors who have their own expertise field on biodiversity. We have entomologists, biologists, mammalogists, animal behaviorists, and so on as our lecturers. Here I feel so blessed and heart contented to be a part of this big family of SEN. And I can promise you that if you have real passion for our mother nature and biodiversity, you won't regret to choose this as your degree course and career in your future. Thank you. Okey, so itu sahaja sharing daripada saya. Apa-apa boleh je kontak saya melalui info ni, nak WhatsApp pun boleh, email pun boleh. Dan akhir kata, selamat maju jaya dan teruskan pengajian dengan cemerlang. InsyaAllah jumpa nanti di UMK. Bye. Okay, terima kasih banyak kepada Dr. Syaparas di atas perkongsian mengenai program Sains Sumber Asli. Okay. Seperti biasa, kalau anda ada soalan lanjut, boleh terus email kepada Dr. Syaparas ataupun boleh pergi ke media sosial berkaitan dengan program Sains Sumber Asli. Okay. Okay, tanpa melengahkan masa, kita menjemput pula Ketua Penyelaras program yang ketiga, iaitu Dr. Boon Jia Geng. Anda di bawah program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Teknologi Sumber Hutan dengan kepujian untuk memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan program Sains Sumber Hutan. Dipersilakan, Doktor. Okey, salam sejahtera dan terima kasih kepada Urus Setia Dr. Musfira. Okey, sebelum saya boleh dengar kan suara saya? Okey. Sebelum saya mulakan sharing slide saya nak bermula dengan satu video dulu. Okey, yang tadi adalah video mengenali lah. Oh, sorry. Okey, boleh nampak slide saya ke? Boleh, Doktor. Okey, sebentar tadi slide video yang saya share tu adalah sedikit video berkenaan dengan program teknologi sumber hutan lah. Okey.
sebelum saya mulakan, izinkan saya kenakan diri saya dulu. Nama yang diberi Bun Jaging. Boleh panggil saya Dr. Bun pun boleh, Sir pun boleh. Okey. Jadi, saya rasa mungkin kita tak perlu lagi nak memperkenalkan UMK dan sebagainya lah. Saya terus masuk kepada apa sebenarnya kelebihan di program kami. Okay, of course, first, program kami telah mendapat perakuan akreditasi penuh daripada MQA. Yang ini paling penting lah sebab tapi di UMK ni semua program di bawah UMK dah dapat perakuan akreditasi MQA juga. Saya rasa tak silap saya memang semua dah dapat. Dan selain daripada tu, kami juga dapat pengiktirafan ataupun kelulusan di bawah MBOT juga. Dengan maksud dia, kalau anda bergraduate daripada program ini, anda terus layak untuk memohon sebagai graduate technologist di bawah MBOT. Sorry, Okay. doktor, sorry. Yeah. Tak nampak lah yang slide tadi. Tak tahu kalau student nampak. Oh, sekejap ya. Okay. Okay. Sorry. So, tak apa. Okay, next. So, first thing. Okay, mengapa sumber hutan? Sumber hutan adalah salah satu daripada pelbagai sumber yang sangat berharga di Nurudin. Okay. Sebenarnya program kami ni ada sikit nak kata lawan dengan program SEN, tak adalah, sajalah gurau kalau kita suka macam main macam gurau-gurau macam ni kan, sebab SEN ni dia nak memelihara dan memulihara. Lepas tu di program SEH pula kita menggunakan, sebenarnya dia tak ada percanggahan. Semasa kita menggunakan sumber, yang penting dia digunakan secara lestari. Okay? Sebenarnya tiada masalah untuk kita menggunakan sumber kayu sebagai sumber, berbandingkan sebab kehidupan kita tak nak memang perlukan bahan. Jadi daripada bahan yang kita pilih, baik kita pilih bahan yang kita kata dia adalah yang mesra alam. Okay? Dan juga kalau kita kata daripada kayu, sebenarnya berbanding dengan bahan lain yang kita digunakan setiap hari, kayu ataupun kita dipanggil pokok adalah kita so-called renewable resources, sumber yang boleh diperbarui. Jadi yang penting tu adalah kita dalam program ni, apa yang kita menekankan adalah penggunaan sumber secara lestari. Okay? Dan jangan pula apabila dengar perkataan kayu ke hutan ni, lepas tu dah timbul dah what we call the niat yang macam tukur dan pahat. Okay. At this moment, okay, kita apabila come to this program, berkenaan dengan tak kisah silibus yang kita belajar ataupun apabila nanti selepas kita graduate dan bekerja dalam industri, we are talking about the what we call the advanced industry. We are talking about the automate industry. Okay. Maupun kalau yang macam gambar yang saya tunjuk dalam slide ni, dalam industri kayu kita dah menggunakan laser teknologi untuk laser cutting, untuk engraving. Lepas tu kalau untuk yang design besar, kita pun dah guna CNC dan sebagainya. Gambar yang sebelah kanan ni adalah CNC dekat lab kita, dan yang ni juga laser cutter yang ada dekat lab kita. Okay. Jadi ini bukan hanya setakat kita macam cakap je kita nak guna teknologi terkini, tetapi kita tak bersedia untuk nak introduce the latest technology. The fact is our program is ready to introduce the latest technologies to our students to ensure our student is up to date and also ready for the industry. Okay. So untuk what we call the apa prospek industri yang anda boleh ceburi selepas graduate. Okay. Again, our syllabus is not to produce student yang tidak relevant dengan kita kata pasaran di Malaysia. Okay.
In fact, our curriculum bukan hanya saja menghasilkan graduat untuk industri yang tertentu saja, tetapi kita yang kalau nak buat perbandingan dengan program-program yang berkenaan dengan teknologi kayu ataupun teknologi hutan di Malaysia, kami merupakan the only program yang merangkumi daripada upstream sehingga ke downstream. Jadi bidang yang boleh ceburi selepas graduate daripada program ini adalah termasuk di plantation harvest ataupun harvesting ataupun forest management. Lepas tu kalau kita nak ke middle stream sedikit termasuk dengan sawn timber ataupun kita produce engineer wood seperti composite dan sebagainya. Dan kepada yang lebih downstream, kita boleh kepada dalam industri yang lebih kepada OEM, converting seperti macam mudah packaging papers, makro, wetman dan sebagainya, dan kepada yang end user kita ada juga macam yang NTPM, Kimberly Clark dan sebagainya. Dan untuk government agency, sebab mungkin ada yang terfikir juga kalau saya tak nak kerja sebagai dalam private, saya nak kerja dalam government agency. Government agency yang biasanya terlibat dengan program kami adalah seperti MTC, MTIB, WISDAC, FREEM, yang ini adalah government link company ataupun yang government agency yang berkaitan dengan program kami. Okay, another things yang mungkin anda kata mungkin what we call the concerns, okay, adalah kepolehpasaran. Tadi adalah kita kata pasaran apa yang boleh anda ceburi selepas graduate, tetapi how big or how large is the markets? Okay, untuk makluman, buat batch pertama yang ataupun kita kata the first batch yang kita graduate tu pada tahun 2018, sebanyak 76.19% graduate dah telah mendapat kerja dalam masa 6 bulan selepas graduate. Okay. Bukan kata yang tinggal tu 20 lebih persen tu memang tak dapat kerja selama-lamanya, bukan, tapi mungkin mereka dapat lebih lambat sebab dalam ni seperti tadi yang disebut oleh Dr. Syafaras jugalah, sebab kadang-kadang kita ada faktor yang kita tak boleh kontrol. Ada kadang-kadang yang pelajar yang selepas graduate tu mungkin dia nak rehat ataupun dia tak berminat pun untuk nak bekerja dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ni kita tidak dapat kontrol, dan sekiranya kalau katakan graduate tersebut memang berminat nak bekerja, buat masa sekarang saya rasa tiada pun graduate daripada program kami yang tidak dapat kerja lah. In fact, for your information, our lecturer pun banyak ada kita kata jaringan industri, okay. Jadi kami pun biasanya boleh showkan graduate kami untuk bekerja di kita kata kenalan-kenalan industri yang berkaitan dengan kita. Okay. Dan untuk pada tahun 2019 kami menerima GE sebanyak 100% dan pada tahun 2020 85.12%, yang tu adalah tahun yang kita dilanda dengan wabak COVID, dan seterusnya pada tahun 2021 iaitu tahun lepas 85.71%. Okey. Dan yang ini merupakan struktur kurikulum kami. Okey. Untuk tahun pertama sebenarnya kebanyakan subjek adalah subjek berkenaan dengan wajib universiti dan wajib fakulti. Dan seterusnya apabila kita dah masuk ke tahun kedua, kita akan banyak bermula dengan belajar asas ataupun kita kata foundations or the fundamental to the sains kayu dan juga sains perhutanan. Dan seterusnya kita akan lebih kepada untuk teknologi pembuatan daripada sumber kayu semasa masuk ke tahun 3 dan tahun 4. Dan pada tahun 4 semester terakhir tu, semester 8 tu akan menjalankan latihan industri. Dan yang ini merupakan profil graduate daripada program kami. Kami banyak mementingkan kepada
kita kata the program learning outcome yang bersifat untuk yang knowledge dan juga the problem solving and the scientific skill. Dan di seterusnya adalah practical skill, maksud dia anda banyak juga akan mengenali untuk dalam makma ataupun dalam kerja lapangan. Dan seterusnya ada juga dalam yang kita punya communication skill, social skill. Jadi hasrat kita adalah untuk memproducekan pelajar yang lebih holistik. Dan untuk aktiviti pembelajaran kami bukan hanya belajar di dalam kuliah sahaja, okey. Kelas kami adalah ataupun kita kata proses pembelajaran ataupun proses pengajaran kita adalah menggunakan pelbagai langkah, okey. Salah satu tu adalah kelas di luar, kita akan panggil outdoor classes, okey. Di mana pelajar akan dibawa ke tempat yang sesuai lah. Dia sebagai contoh, kalau untuk yang dalam gambar ni, pelajar dibawa ke Taman Negara Gunung Stone dan kita jemput pensyarah daripada Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan untuk memberi kuliah berkenaan dengan kelas dendrologi. Dan untuk dalam kelas pun, kita pun kelas adalah lebih bersifat kepada interaktif berpusat pelajar, di mana pelajar bukan hanya pensyarah sahaja yang mengajar di depan, tetapi ada sesetengah proses pembelajaran adalah melalui pelajar sendiri. Mereka akan membuat pembentangan ataupun presentation berdasarkan topik-topik yang kami beri. Mereka akan membuat kita kata self study dan juga mereka akan bentangkan dan rakan-rakan mereka akan dengar bersama. Jadi daripada proses ni bukan sahaja pelajar dapat ilmu, tetapi at the same time pelajar juga dapat membinakan kemahiran insan yang seperti untuk membinakan yakin diri. Lepas tu untuk kita kata meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan sebagainya, dan ataupun kalau melibatkan yang dalam kerja kumpulan, jadi boleh kita kata to polish up the teamwork skill and also the leadership. Okay. Dan seterusnya kami juga ada aktiviti pembelajaran yang melibatkan melalui kerja lapangan. Dan bukan hanya kerja lapangan, ada juga dalam pengendalian makma. Seterusnya lawatan lapangan, lawatan industri. Lepas tu ada juga, tetapi untuk 2 tahun lepas tak ada lah. Dan saya foresee, okay, apa yang saya foresee adalah tahun ni kita akan, sebab dalam bulan 4 kita akan slowly shift to the endemic dah. Jadi untuk yang pameran projek ni kita akan aktifkan semula. Yang ni merupakan salah satu aktiviti tahunan di mana pelajar akan pamerkan hasil projek mereka dalam pameran ini. Dan pameran ini bukan hanya kita buat untuk dalaman je, kami juga akan jemput orang daripada luar. Sebagai contoh, mungkin pelajar daripada MRSM, pelajar daripada SM Science Jeli. Lepas tu untuk supaya kita boleh juga to introduce and also to show what is your project and also what is your product to them. Okay. Dan selain daripada tu, kita juga ada aktiviti pelajar. Okay, yang ni merupakan Green Forest Camp. Green Forest Camp merupakan satu kita panggil, nak panggil orientation tak adalah, tetapi dia lebih kepada camp yang untuk nak kita merapatkan hubungan antara rakan-rakan dan juga dengan pensyarah. Selain daripada tu, kita juga ada aktiviti seperti makan malam, sukan kampus. Lepas tu kita juga akan membawa pelajar untuk menganjurkan seminar di luar universiti bersama dengan komuniti.
Lepas tu salah satu juga untuk makluman, kami juga sangat menggalakkan pelajar kami untuk menjalankan aktiviti keusahawanan. Di UMK ni memang teras dia adalah keusahawanan, jadi memang banyak kita kata kemudahan dan juga fasiliti yang diberi oleh pihak universiti kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menjalankan aktiviti keusahawanan. Jadi pelajar bukan hanya setakat untuk nak kita kata menunggu untuk makan gaji selepas graduat, tetapi juga ada pelajar yang selepas graduat tu dia yang menjadikan sendiri sebagai seorang usahawanan dan semua kita kata pengalaman tu dia boleh dapat semasa dia 4 tahun di universiti. Okey, yang ni merupakan the directory lah ataupun kita kata staff-staff yang berada di program kami. Yang ni adalah saya. Bidang saya lebih kepada paupa dan kertas, gentian kayu. Dan seterusnya kita ada PM Dr. Muhammad Hazim, bidang dia dalam komposit kayu. Seterusnya Dr. Andi. Dr. Andi merupakan Indonesia expatriate yang kami jemput. Okey. Bidang dia adalah dalam modifikasi kayu, pengeringan kayu. Seterusnya kita ada Dr. Nadia, bidang dia dalam sains kimia dan kimia pemangkin. Seterusnya kita ada Dr. Siti Fatimah, bidang dia dalam kimia lignoselulose, antioksidan dan anti kulat kayu. Dr. Nurul Akmal dalam bidang nanoteknologi dan nanoemulsion. Seterusnya Dr. Nur Sakina, bidang dia dalam teknologi pembuatan perabot dan juga biokomposit. Dan Dr. Syariza, dia di bidang dia dalam pemesinan maju, lepas tu kejuruteraan dalam kita hajat. Dan seterusnya kita ada seorang lagi adalah Cik Muhammad Sukairi. Sebenarnya dia akan dapat title doktor dia mungkin sebulan lagi lah. Sebenarnya dia dah habis lepas YY dia. Bidang dia dalam sumber kayu dan tenaga biomass. Dan yang ni lab assistant kita. Yang ni saya sepintas lalu je lah. Okey, kita ada alumni yang bekerja sekarang dekat sebagai graphic designer, okey, untuk perabot. Okey. Seterusnya kita juga ada yang dah sebagai entrepreneur. Lepas tu kita juga ada yang bekerja sebagai quality control executive di public packaging. Selain tu ada juga yang sambung belajar di universiti lain. Jadi saya bukan katakan untuk nak galakkan pelajar kita untuk nak sambung di universiti lain, tetapi saya nak menunjukkan bahawa pelajar kita sebenarnya diterima juga untuk sambung belajar di universiti lain. Okey. Selain daripada tu ada juga yang bekerja sebagai proses engineer di YCS Paper Mill. Okey. Yang ni adalah cara untuk nak hubungi kami lah. Boleh melalui Facebook, lepas tu Instagram, YouTube ataupun personal kepada saya, ataupun if you have any question kalau nak WhatsApp kepada saya pun boleh juga. Di nombor saya 016-962-0611. Nanti saya akan letak dekat chat sana. Okey. Itu saja sharing daripada saya. Okey, thank you so much. Terima kasih banyak kepada Dr. Boon. Okey, selaku penyelaras program teknologi sumber hutan. Okey, seterusnya kita menjemput pula. Okey, kalau anda perasan tadi, program daripada teknologi sumber hutan adalah berada di bawah fakulti yang lain daripada dua program yang terawal tadi. Jadi program Dr. Boon dan juga program Dr. Nur Fadila yang akan diterangkan selepas ini berada di bawah fakulti lain iaitu Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi. Okey. Okay, seterusnya saya ingin menjemput Dr. Nur Fadila selaku Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Sains Penggunaan Teknologi Bahan dengan kepujian untuk memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan program beliau. Dipersilakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Dr. Mus sebagai pengerusi untuk hari ini. Okay, and at first, okay, welcome to UMK before saya proceed. Okay, untuk sebelum saya start, saya akan share dulu a bit video untuk you roughly tengok lah. Okay, sekejap saya share screen.
Okay, untuk sarjana muda sains penggunaan teknologi bahan, okay, yang ni saya akan cakap secara general. Okay, untuk teknologi bahan ni, kita akan apply, kita akan belajar mengenai logam, seramik, polimer dan juga komposit. Okay, dan juga another thing yang berkaitan dengan material. Kenapa you all kenapa nak kena pilih program teknologi bahan? Program ini memberi peluang pelajar menerokai bidang sains teknologi, of course untuk sains teknologi sebab kita Fakulty of Bioengineering and Technology, serta kemahiran terkini dalam perkembangan negara. And then juga syllabus yang kita ajar adalah benda tu boleh di-apply di industri. Dan kita juga, maksudnya kita akan lahirkan pelajar-pelajar ni yang industry needed. Yang ni adalah yang penting lah. Maksudnya kalau basically kalau student dia akan tanya pihak fakulti, especially message, doktor buat ada tak cert of MQA, sebab kadang-kadang bila kita nak minta masuk untuk kerja dekat government, yang ni adalah sangat penting lah. Dan juga yang ni adalah kelebihan, kelebihan bila pelajar belajar di bawah fakulti Biokejuruteraan Teknologi, kerana kita punya syllabus, kita punya program adalah telah luluskan oleh untuk MBOT. Maksudnya alumni, once dia dah keluar, you boleh apply sebagai teknologis. Sebab sekarang macam contoh kalau you nak faham, TS, lepas tu macam IR macam tu. So TS one of the technology sebab you dilahirkan, you diajar dan bila you habis je, you adalah seorang teknologis. Okay. And then untuk struktur program, yang ni roughly lah, yang ni sama je lebih kurang. It's not sama tapi lebih kurang. Tempoh belajar adalah selama 4 tahun, termasuk juga latihan industri dan projek pendidikan. Okay, untuk latihan industri, dia ada juga 3+1, which is that you be learning here like 3 years, another 1 year in industry, tapi it depend on your pointer. Because how you can bring that 3 years untuk habiskan all the syllabus. Okay. And then total credit is 120 credit. And the practical kita ada juga, specialize kita adalah more pada kita masuk lab lah. Okay, amali selari dengan teori which is like 50% of practical. Okay, teknologi komponen sebab kita base pada teknologi which is around 70% daripada jumlah kredit adalah komponen teknologi. Okay, yang ni adalah another thing which is kursus bahasa asing. Yang ni untuk setiap program memang you kena ambil lah. And then as Dr. Boon cakap tadi, kursus entrepreneur. Yang ni sebab kita nak hasilkan pelajar, okay, once you belajar sebagai materials, technologies, but you also can become an entrepreneur. Okay. Yang ni adalah roughly, you tak perlu hafal because you can see it directly in the web. Okay, struktur pengajian which is selama 4 tahun. Dan kita ada juga pada semester pendek which is program pelajar dalam enterprise which is SIEP dipanggil. Nanti you akan tahu in detail nanti. Okay, yang ni dalam ni akan merangkumi subjek-subjek seramik, polimer, metals. Okay. Dan juga subjek elektif program. Yang ni you boleh pilih yang mana yang you minat lah. Yang minat tapi benda tu perlu cukup 120 jam kredit untuk you ni, untuk you graduate. Okay. Secara summary-nya untuk teknologi bahan, dalam ni you akan belajar kalau the details is about logam. Okay. Kalau you panggil bahasa bakunya besi lah, tapi istilah besi tu salah lah kalau dari segi teknikal. Okay. Benda tu adalah metals. And you also going to learn about ceramic. Ceramic ni macam pasu, like something like that lah, pasu. And then untuk high end dalam chips macam tu. Okay. And then polymer and plastik, komposit. Okay, komposit ni maksudnya you campur logam, seramik, polimer campur dalam tu. Okay. And then semicon basically kenapa kita ajar juga benda tu more on, jadi theoretical ada 3 benda lah, logam, seramik, polimer. Di komposit kita campur 3, and semiconductor kenapa kita ada sebab kita nak link dengan industri. So industry basically the hard industry is more pada semicon lah kalau kat Malaysia ni. And then you also going to learn about nanotech. Okay, it's a high end punya ni. Ini syarat-syarat semasukan because you are special already. Okay, yang ni you can see also depend on your result yang ni lah. Okay. Yang ni adalah
macam sama juga macam program lain, kita tak semestinya berada di dalam kelas. Okay, tapi you know that 2 years before kita ada kekangan untuk COVID, so kita tak inilah, tapi ada je student once they are here, kita run. Okay, aktiviti pengajaran dan pembelajaran kita ada amali. Okay, amali ni basically is most of the subject ada amali, but some of them they change amali is to the field trip, which means that you are not going to be in the class, in the lab, but outside of the campus. Okay, which is kita panggil lawatan lapangan ataupun kerja lapangan. And another one is mini project. You buat juga project, maksudnya subjek tu you masuk lab-lab. Tadi kan dalam video you nampak kan lab-lab yang dihasilkan oleh punya senior lah. So dalam tu walaupun you bukan buat project final, tapi you still doing some project task yang diberi, and then you boleh buat lah you punya project. And then also the presentation. Okay, yang ni adalah untuk aktiviti kelab pelajar. Okay, untuk teknologi bahan, kita ada kelab Mathcraft. Okay, kelab-kelab ni basically yang ni based pada pelajar. So apa pelajar nak buat? I mean that kita nak hidupkan pelajar. It's not like 24 hours you're going to be learn in the class or lab, or everything is about learning process. Tapi yang ni still learning process, tapi dalam keadaan yang outside of the PNP, pengajaran dan pembelajaran. This is to make sure that you guys ni orang cakap dalam rasa tu, dalam nak rasa sebagai seorang pelajar lah. Okay. So Club Mathcraft, we have it under SEB, teknologi bahan. The shortcut for teknologi bahan is SEB. Okay. And then okay, yang ni adalah yang mahal lah. So far kita panggil yang mahal sebab ramai pelajar berebut. Okay, mobility pelajar. Okay, mobility pelajar ni maksudnya kita akan hantar pelajar ke luar negara. Okay, ke luar negara, dan kita pelajar akan di-expose dengan mungkin masuk pada universiti dan mungkin juga pada company. Okay, as you can see here, for example, kita ada collaboration dengan Universitas Gajah Mada Indonesia, okay, Prince of Songkla Thailand, and yang ni mungkin ramai of you sukalah, University of Seoul South Korea. Okay, siapa yang minat Korean. Okay, Miyazaki University Japan, and we have also Kim Mong Kut University Thailand and Telkom University. So bila kita ada collaboration dengan university dari luar, okay, outside of ni, kita akan hantar pelajar, dan basically pelajar memang insyaAllah boleh pergilah, tapi what you need to do is you need to score lah a bit, because there's a kita akan screen lah, okay, and then they are happy lah kat sana. I mean that you akan ada fasa untuk you learning process and fasa untuk you relax. Okay. Yang ni adalah lawatan industri. Okay, lawatan industri kita akan basically kita akan ada setiap semester. Okay, setiap semester depend pada tahun you belajar. Kadang-kadang setiap tahun kita akan buat, tapi tengok pada syllabus, tengok pada subjek yang you ambil lah. Okay. And untuk lawatan industri basically in a big group, big group, and then sometimes when we send you to untuk latihan industri, untuk lawatan industri, you akan buat some of the small project juga kat sana. So you present, balik you present. So you enjoy the things in the real situation. Sebab kadang-kadang bila pelajar ni basically tak nampak, doktor saya nak jadi apa nanti lepas habis belajar. So I will go detail after this untuk apa jawatan yang boleh, apa pekerjaan yang you boleh buat. Tapi yang ni kita dedahkan pelajar dengan industri terus. But we all nak like you enjoy the learning process, become a student. Okay. Okay, yang ni yang saya cakap tadi. Basically, okay, basically student atau ibu bapa tanya, kalau ambil course ni nak kerja apa? Okay, yang ni untuk teknologi bahan, you can be pegawai kawalan kualiti. Okay, pegawai kawalan kualiti ni basically most of industry memang akan ada kawalan kualiti ni. Kalau tak, dia tak boleh endkan produk tu. Okay, pegawai jaminan kualiti, pegawai sains, pegawai teknikal, ilmu pada teknologi punya ni lah. So, perunding produk, failure analysis, production of product, the processing, macam tu. And then the end is usahawan produk berasaskan logam
Ceramic, Polymer and Composite. We have syarikat pelajar juga yang buat projek ni. So for example, kita ada syarikat pelajar yang hasilkan ceramic porcelain macam tu. Okay, so it means that learning process you have again some of the input untuk program tu sendiri, maksudnya materials, logam, ceramic semua. Tapi at the end, you can apply what you learn to the entrepreneur punya keadaan lah. Okay, and then yang ni ada juga basically yang tanya, saya cakap based by the experience when kenapa nak ambil program ni. Kalau ambil program ni boleh kerja ke tak? Macam tu kan. So keboleh pasaran graduan adalah kita ambil data ni selepas 6 bulan pelajar grad. Maksudnya you habis bulan 9 for example. And then 9 hingga bulan 3 you dapat kerja ke tak? Tapi kerja yang di accumulate kerja adalah satu, memang bekerja, maksudnya you dah di offer kerja, masuk terus kerja, ataupun you bekerja buat duit sendiri, because you can become entrepreneur as I said before. Tapi entrepreneur is not benda tu berkait dengan you punya belajar saja. Entrepreneur can be anything, okay? And then ataupun menunggu penempatan kerja, maksudnya you hantar resume, and then you waiting for untuk interview lah, and then meningkatkan kemahiran, melanjutkan pengajian. Okay, because some of you akan melanjutkan pengajian either in UMK ataupun outside of UMK. So you boleh je apply mana-mana, tapi we are welcome to you to lanjut pengajian dekat UMK lah. Okay, for 2018, okay, 2018 kita ada 68%. Why 68%? Rendah sebab time ni the data yang kita dapat is not so much, maksudnya tak banyak student yang isi sebenarnya. And then for 2019, because we start to aim that we want to know belajar subjek ni, belajar program ni boleh kerja ke tak, macam tu kan. So dia 95%, tapi alhamdulillah lepas tu 2020 dan 2021, even though you need to remind that even though is some yang ni 2019 is COVID situation, 2020 still COVID situation, but it's 100%. Okay, as I said to you before, it's not like you work under industry, tapi rezeki you kerja ni banyak cabang. So the thing that you can do is you masuk je, orang cakap meningkatkan kemahiran ke macam tu. So the thing banyak membantu you lah. Okay, this is alumni. Okay, kita bila habis je you belajar, kita akan minta lah, bukanlah minta, maksudnya what is the good things that you get from our program, and then apa benefit dia, apa yang you belajar tu masuk ke tak. Okay, and then okay, macam ni, macam Nuri Azia ni, okay, dia kerja. Dia lepas habis belajar dia masuk job seekers. Okay, as you know that after belajar there's a lot of medium yang you boleh apply untuk minta kerja. Tapi dia ni lepas dia habis belajar, okay, and then dia masuk job seekers. Okay, dia terus bekerja dekat Anju Steel Penang. Anju Steel they produce some steel product lah, nama pun Anju Steel kan. Okay, training for 3 months and then terus kerja. Okay, and then the second person that we get is Alia. Okay, dia buat LI dalam bidang lain. Okay, you need to remember dia macam LI tu basically is more related to your studies. Tapi once you masuk kerja, it's not going to be specifically dengan you punya kerja lah. Sebab kita bila pasaran kerja ni dia meluas. Tapi yang you belajar benda tu sangat membantu. Macam teknologi bahan dia cakap yang Alia ni dia buat chemical, tapi dia pergi kerja as a quality control. Sebab as I said before, kerja dalam bidang banyak cabang you boleh pergi kan. Dia cakap sepanjang industri kita akan berhadapan dengan banyak perkara baru dan luas silibus walau apa pun latar belakang akademik kita. Okay, and then another one is this is like you nampak macam oil and gas kan, tapi this is not oil and gas. Okay, this is also Anju Steel. Okay, tapi pelajar ni rezeki dia buat LI dekat Anju Steel. Okay, and then terus dapat kerja lepas LI tu.
So benda tu adalah nak cakap yang program yang kita offer adalah benda tu adalah tuntutan daripada industri, sebab tiap 4 tahun kita akan buat revision. Apa subjek ni okey ke tak, industri okey ke tak, macam tu kan. Okay. And then yang ni details lah, details yang you nak cakap kalau you nak tahu any details pasal FPKT, because FPKT ada 3 course, tapi the things that we offer, the program that we offer is teknologi sumber hutan dan teknologi bahan. Okay. And then for details juga, you boleh juga message saya ke nak tanya kan, nak tanya doktor kalau saya minat macam itulah. So it mean that anything that you want to get help from me and then from Dr. Boon, please, we are welcome you guys to come here, to come to message lah. Okay. Saya rasa tu saja Dr. Mus daripada saya untuk ni, untuk daripada teknologi bahan. Tapi saya akan tulis nombor telefon pada pada chat box lah untuk you all take notes. Okay, thank you Dr. Mus. Okay, terima kasih banyak, sama-sama. Okay, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Nurfadila di atas penerangan yang sangat jelas mengenai program teknologi bahan dengan kepujian. Okay. Jadi kita dah dengar penerangan dari 4 program daripada 2 fakulti yang berbeza, Fakulti Sains Bumi dan juga Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi. Okay, sekarang kita akan mengembara pula ke Fakulti Industri Asas Tani. Okay. Dan program yang ditawarkan selepas anda tamat pengajian pra-ijazah sains di bawah fakulti ini adalah Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Teknologi Pembangunan Produk dengan Kepujian. Okey, dengan itu saya serahkan program kepada Dr. Siti Nurul Huda binti Muhammad Azmin untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Dipersilakan Doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh. Okey, so sekejap saya share skrin ya. Okey. So hari ini saya nak terangkanlah sedikit sebanyak berkenaan dengan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Teknologi Pembangunan Produk dengan Kepujian. Jadi untuk kod UPU UL 6540001. So program ini ada di bawah Fakulti Industri Asas Tani FIAT lah, kalau dekat IMK memang dikenali sebagai FIAT. Program ni adalah dikenali juga sebagai SBP lah, dan program ni dalam 4 tahun iaitu sebanyak 122 kredit yang akan ditawarkan. Ini adalah struktur kurikulum untuk SBP. Semester pertama akan belajar pasal mikrobiologi, biodiversiti, asas dan lain-lain tu adalah subjek wajib universiti lah. And then pada semester kedua, tahun pertama akan belajar pasal biokimia, prinsip kimia, maths, English dan lain-lain. Termasuk juga aplikasi komputer dalam reka bentuk. Yang aplikasi komputer dalam reka bentuk ni adalah subjek di mana pelajar akan belajar macam mana nak design menggunakan software. So sangat menarik lah kalau ikutkan subjek ni. And then pada tahun kedua, semester pertama akan belajar berkenaan dengan statistik asas seni reka bentuk. Di mana dalam subjek seni reka bentuk ni akan belajarlah macam mana nak pilih warna yang menarik untuk buat pembungkusan produk. And then kita ada bahasa Inggeris, bahasa asing, falsafah ilmu, yang ni adalah subjek wajib universiti. Termasuk juga dengan keusahawanan korporat ataupun keusahawanan strategik. Dan pada tahun kedua, semester kedua, pelajar akan belajar mengenai pemprosesan bioproduk. Apa saja bioproduk akan belajarlah dalam subjek ni. Lepas tu akan belajar berkenaan dengan metodologi pembangunan produk. Maksudnya step by step macam mana nak develop a new product. And then dia akan belajar juga berkenaan dengan sains bahan dan sumber asli. And kemudian ada lagi subjek wajib universiti kat sini iaitu bahasa asing dan penghayatan etika dan peradaban, masuk juga dengan pengurusan dan pembangunan enterprise baharu ataupun pengurusan inovasi dalam keusahawanan. Dan pada tahun ketiga, kita akan deep lagi pembelajaran dalam pembangunan produk, iaitu kita akan belajar berkenaan dengan prinsip pembungkusan
Maksudnya kalau nak bungkus produk kosmetik macam mana, kalau nak bungkus produk makanan macam mana, and then keselamatan dan keamanan produk macam mana nak kontrol new product tu untuk bagi dia sustain dekat pasaran lah. Dan teknologi pembangunan produk makanan, macam mana kita nak apply a new technology dekat proses makanan tu. And then isu dalam pembangunan produk, yang ni kita memang kena tahu sebab biasanya kalau produk-produk baharu ni memang akan ada isu lah. For example, isu berkenaan dengan bahan dalam new product tu. So kita kena tahu apa isu supaya bila kita dah keluar, dah crack daripada program pembangunan produk ni, kita tahu that particular chemical tak boleh include dalam new formulation tu, contohnya macam itulah. Dan kita ada 2 elective program lah. And then pada tahun ketiga, semester kedua juga kita akan belajar berkenaan dengan komponen pembuatan. Dan kita akan buat final year project lah untuk FYP. Dan kita belajar teknologi pembangunan produk kosmetik. Yang ni memang belajar ingredient dalam kosmetik dan mana nak formulate kosmetik lah. Dan pada tahun keempat kita ada SIEC, program pelajar dalam enterprise, dan kita akan teruskan lagi lah projek penyelidikan 2 yang FYP tadi kita continue lah. Dan pada tahun keempat semester 2 kita akan buat latihan industri. So apa lebihnya program pembangunan produk ni? Dalam tahun program ni adalah program satu-satunya yang ada dekat Malaysia. Tak pernah ada lagi program pembangunan produk kat Malaysia kecuali dekat UMK ni lah. So program ni tidak takluk pada pembangunan produk makanan saja. Kita juga akan diberitahu ataupun akan dapat ilmu lah berkaitan dengan produk-produk bukan makanan termasuk kosmetik dan biojisim. Kalau semua pelajar nak tahu, kalau kita belajar lebih luas, insya-Allah peluang pekerjaan tu lebih luas lah. Maksudnya lepas ni bila dah grad daripada program SBP, kita boleh kerja dalam bidang kosmetik, bidang makanan, bidang biojisim, dan insya-Allah senang dapat kerja lah. Dan program ni adalah program yang telah mendapat kelulusan lembaga teknologi Malaysia lah. So adik-adik bila dah grad nanti boleh bergelar graduate technologist yang ada nama TS kat depan lah, iaitu technologist. So apa yang kita akan belajar dalam SPP sebenarnya? Dalam SPP ni kita akan berpeluang untuk belajar aspek pembangunan produk agro bermula daripada bahan mentah, sehinggalah kita belajar teknologi nak proses produk tersebut dan untuk dipasarkan. So bila kita fikir pasal untuk memasarkan produk, sudah pasti kita akan fikir pasal reka bentuk produk. And then macam mana nak buat pembungkusan dan pelabelan. Dan bila ada pembungkusan dan pelabelan, kita mesti ke daftar produk. Dan lepas daftar produk, macam mana kita nak uruskan produk tu, iaitu macam logistik. Kita nak hantar dari mana ke mana. So that one kita akan belajar dalam program SPP lah. Selain itu, graduan pelajar dalam SBP ni akan menghasilkan graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk hasilkan inovasi terhadap produk agro yang memenuhi keperluan semasa, berkualiti, selamat dan menepati standard komersial. Maksudnya dalam SBP ni kita memang ajarlah student sampai Z sebab kita ada subjek metodologi pembangunan produk, macam mana nak develop a new product, step by step dia. Dan lepas dah belajar new product tu, inovasi lagi kita belajar teknologi lah. Kita ada teknologi yang boleh pakai certain produk lah. Dan kita belajar juga macam mana nak bungkus produk. Jadi terutamanya produk-produk ni kita perlu tahulah, terutamanya pada produk makanan dan minuman. Sebab dia berdasarkan produk kosmetik pun kena tahu juga. Let's say kalau nak buat nak innovate new produk kosmetik kan, macam mana nak buat. Dan kita juga ada buat inovasi produk sisi agro lah. Let's say hasilkan sisi agro kepada something valuable product lah. So yang ni kita ada aktiviti pelajar. Macam ni penghasilan inovasi produk makanan. Kita ada jus kalamansi, cuka rambutan, lai kikang segera, produk buah dan sebagainya lah.
Dan yang ni student kita tengah buat testing lah untuk produk tersebut. Dan kita ada juga pembangunan produk kosmetik. So kalau kat sini kita boleh tengoklah, kita ada bar urut yang ni, kita ada krim herba, kita ada sabun ekstrak herba, kita ada krim arang dan juga balsam bibir lah, lip balm. Kita ada juga pembangunan produk biogisim, iaitu kita hasilkan penyerap bau arang. Lepas tu kita buat juga media taman dan kita buat juga polimer daripada biogisim lah. Dan yang ni kita ada buat field trip, yang ni ke major interest, yang ni memang kita buat field tripnya ke utara lah. Yang ni kita pergi ke Kedah dan Penang. Yang ni major interest, yang ni dekat DSN dan yang ni dekat Kedah Halal Park. Okey, bercakap berkenaan dengan peluang pekerjaan, memang SPP banyak cabang pekerjaan yang student ataupun graduan kita boleh apply lah. Mereka boleh apply sebagai pegawai jaminan kualiti, pegawai teknikal pembuatan, pegawai pembangunan produk, dan boleh jadi juga pegawai teknikal dan boleh jadi juga jurutera pembuatan. Selain itu, mereka boleh jadi pegawai pengujian bahan, eksekutif halal eksekutif, pengurus penyelidikan dan pembangunan produk, pegawai sains, boleh jadi pensyarah, boleh jadi pegawai di sektor awam seperti Magdi, JAKIM untuk pensijilan halal dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, iaitu MAFI lah. Dan lain-lain boleh jadi sebagai pakar pembuatan, pakar rantaian dan pakar perolehan. Okey, yang ni adalah kita kebiasaan kita. Alhamdulillah, SBP yang paling tinggi lah dekat Fakulti Industri Asas Tani. Dan ramai pelajar-pelajar kami yang dah grad tu dapat kerja, alhamdulillah, iaitu sebanyak 95.1% yang dapat kerja lah pada tahun 2020. So, jadi apa kata alumni? So, alumni sendiri memang cakap SBP ni cover semua knowledge in term of food, kosmetik dan FMCG industries lah. So, student akan belajar semua daripada A sampai lah produk. Dan kalau tengok kat sini, kita ada Cheryl. Cheryl ni dia daripada program lain sebenarnya dan dia tukar masuk ke dalam program SBP lah. Dan dia rasa dia bangga jadi graduan SBP sebab dia minat, memang minat program ni. So dia tahu macam mana nak handle pharmaceutical dan kosmetik produk lah. So dia mendapat kerja dalam FMCG lah sebagai R&D eksekutif. So yang ni kita ada Azrina. Dia pun bagi tahu memang dia dapat kerja cepat lepas dia dah grad tu. Sebab dia dapat experience dalam SBP ni macam banyak cabang macam saya cakap tadi lah. So sama juga dengan Aisyah. Dia kata memang SBP ni offer wide prospect of knowledge and field. Maksudnya memang dia cover semua. Sekejap saya nak tunjuk video. SVP juniors, my name is Cheryl Y, one of your SVP seniors that has just recently graduated last year. Well, today I'm going to talk a little bit about my current job as well as things that I love most about SVP. So currently I'm working as a R&D executive in the FMCG industry. Okay, so working in the R&D department, there are a few main tasks that I do on a daily basis. Where first of all is to create a new range of products. As of now, I'm working on creating a new series of sauces as well as salad dressings for my current company. Other than that, I'm more focused on doing improvements on current products that the company has. Okay, so for an example, there was this customer who wanted a healthier option of product which requires much less oil compared to our current product. So I had to come up with alternatives to meet that consumer's demands. Okay, so the work that I'm doing right now is actually much related to what I've studied in SVP for 4 years. So yeah, this could be you. This could be your future career choice if you're really interested in the leadership level department. Right? So, okay, so about SVP. The thing that I like the most about SVP, well, a little backstory here. I was actually enrolled in SVP at
first because I was actually based in another course, but at that time I was really interested in entering SVP because at that time I saw my friends were from SVP. They were doing these fun experiments in the food lab, and at that time I realized that I had passion in food. That's why I entered SVP, and from that day onwards, I really didn't regret my choice of transferring into SVP because I had so much fun while learning, you know. Okay, the thing about SVP is that they also have a lot of this hands-on practical that you get to do and engage while learning. So you have a lot of fun, right? Another thing is that SVP, this course, it does not confine you. Okay, it's not this thing where it specifies you to only know this. It has this wide, you expose this wide range of knowledge, not only for what I'm doing right now. I'm doing food, right? I'm not only exposed to food, but I also know things about let's say cosmetics industry, the pharmaceutical industry. These are industries that I get to have a job in other than food. Like if let's say next time I'm not into food anymore. Okay, so that's what SVP offers. Okay. Yeah. So that's all from me. Hope welcome to SVP, and hope you guys have a lot of fun while doing your 4 years of degree right here. And I would like to wish you all good luck and goodbye. Assalamualaikum and salam sejahtera. My name is Yasha. I am alumni of University Malaysia Kelantan. I am one of the students in Product Development and Technology, SVP. I am currently working in Derma Science in Sdn Bhd, based in Raja Selangor. I work as R&D chemist, responsible in formulating, creating, and preparing cosmetics and personal care products. Back to SVP. During my learning time in UK, I learned that SVP offer great subjects which really helpful for me in my real working life. For example, during the cosmetic subject, I'm able to know where is what is the emollients, where is emulsifiers and others. Those knowledge I can apply right now during my real working life. Besides, I'm also learned during my FIP how to do stability test to test whether the samples is good, able to handle the long storage periods under certain temperatures, and to know whether there's any improvement in the samples. I did the same things in my real working life right now for my cosmetics and personal care products. And lastly, I've learned how to do the microbiome test to check whether the samples have been contaminated or not, or is it safe to be used. So yang ni pun alumni kita lah, memang ada bagi review, memang dan kerja dia orang memang bagus-bagus lah. Ada yang kerja dengan Google, Kota Pharma, ni company yang besar-besar lah. Dan yang ni syarat kemasukan ke SBP lah, minimum PAGK 2.0 dan mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mana-mana satu mata pelajaran berikut lah, kimia, maths, fisik baru, dan mendapat band 2 untuk muat. Dan ni kita tengok pensyarah-pensyarah SBP lah. Jadi kalau apa-apa berkenaan dengan program SBP, insyaAllah boleh kontak saya di email huda.ma@umk.edu.my ataupun boleh message saya ke nak call boleh 019-997-8849. Dan kalau nak kod UPU iaitu UL654001. Itu sahaja dari saya, Dr. Mus. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Siti Nurul Huda di atas penjelasan tentang program Teknologi Pembangunan Produk di Fakulti FIAT atau kita panggil Fakulti Industri Asas Sani. Okey, akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi terutamanya kepada penyelaras-penyelaras program di atas kesudian untuk berkongsi mengenai program masing-masing.
Dan terima kasih kepada semua pelajar pra-ijazah kerana memberi perhatian sepanjang program ini. Terima kasih juga kepada pensyarah dan semua kerana meluangkan masa bersama pelajar-pelajar kita di sini pada hari ini. Okay, diharap dengan berakhirnya program induksi kita pada hari ini, ia dapat memberikan sedikit sebanyak input berkaitan Universiti Malaysia Kelantan, JPSU dan program yang ditawarkan, seterusnya menanamkan rasa cinta dengan universiti yang bakal anda jalankan pengajian selama 3 ke 4 tahun ini. Okay? Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar baru pra-ijazah sains semester intensif 2022 dan dengan itu Assalamualaikum dan jumpa lagi. Tapi sebelum itu boleh tak saya minta semua pelajar dan penyelaras yang masih ada, penyelaras program yang masih ada untuk buka kamera. Turn on your camera untuk sesi gambar. Okay, terima kasih. Okay, boleh. Okay, kita tangkap gambar, kita snap one picture. 1, 2, 3. Again 1, 2, 3. Okay, with that, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Okay, sama-sama.